Ha? Lemon kosong. Lemon kosong. Tapi kalau jawab tak jalan buku ni. Banyak klip tu. InsyaAllah rezeki kita insyaAllah panjang. Sepanjang-panjang kita di tempat lama insyaAllah ada sah. InsyaAllah. Syubhat ni dah lama dah ustaz tembak kan. Tapi sekarang bulan ni orang inilah bahasa yang sesuai pun. Bukanlah jatuh kan. Okey. Tadi ada dah start ke? Ha? Kita dah live ke? Oh. Tadi Akmal hantar juga video. Akmal. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada hari ini atas permintaan sahabat-sahabat, cumanya klip-klip yang dihantar dari Butahlah tadi dah on the way. Dia tak sempat dengar habis. Tak sempat dengar. Tak apalah, nanti kita jawab apa yang sempat. Klipnya pun panjang, banyak klip. Nak mulakan dengan klip yang dihantar oleh saudara Akmal. Dia hantar masa nak ke airport, nak naik kapal terbang lah. So komen daripada minit 1:20. Kita buka lah apa untuk kita buka dengar lah kan, supaya kita tahu kat mana ni, iaitu berkaitan dengan kenyataan ataupun sesi ni kuliah Ustaz Nodros berkaitan dengan hadis jariah. Saya nak buka volume tu. Okey. Jadi satu tala kat sini. Okey, sini. Okey, jadi kita dengar sikitlah apa Ustaz Nodros sebut, dan ni pun sekadar kalau syubhah ni tak melekat di kalangan ikhwah salafiyah, tak masalah lah. Biarlah saya nak cerita jalan sekalipun. Masing-masing ada audiens masing-masing. Masing-masing ingin menyampaikan apa yang dirasakan benar masing-masing. Tetapi apa yang berlaku pada keadaan Ustaz Nodros ni, ramai sahabat-sahabat salafiyah yang terpengaruh, yang ada juga di kalangan mereka kata nak ikut salaf ataupun dahulunya salaf, tiba-tiba bila dengar dah ragu-ragu. Buktinya mesej penuh. Mesej penuh sampai ke anak. Ada yang yakin dengan akidah salaf, tapi dari segi hujah mereka rasa terpinga-pinga macam mana nak jawab. Okey, jadi kita dengar sikit apa yang Ustaz Nodros sebut. Ana jawab secara ringkas. Kalau berkaitan dengan sanad, kita lukis. Sebab tu ana cakap, kita lukislah kita tulis sanad untuk tengok betul-betul dakwaan itirab tu berlaku atau tidak berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang disebutkan, supaya kita tahu macam mana kaedah muhaddisin nak tentukan satu hadis itu bercanggahan ataupun tidak. InsyaAllah kita start. Ya. Kita tak payah nak trigger-trigger. Jawab betul-betul saja. Okey. Kan? Bila orang baca komen Dengar. awak, tengok awak trigger, duk mengamuk aja kerja tu, it doesn't serve your life. It doesn't serve it. Ya? Belum kot? Dia akan buat apa yang kamu Kan ni. Yang mana? Yang ni? Tak tahu. Okey.
Tak ada? Tak ada? Okey. Tapi ini bunyi ke? Rasanya ni tak bunyi ni. Oh, anda tak buka. Okey, kita sama insya-Allah. Kamu nak sampaikan tu orang malah nak dengar, malah nak lihat lah. Tapi saya sedia untuk dengar kalau kamu sampaikan pemujahan dengan teratur. Okey. Yang mana tak perlu tulis, anda tak tulis lah. Yang mana perlu tulis, anda akan gunakan whiteboard kerana bila cerita berkaitan fakta ni, terutama berkaitan dengan sanad dan sebagainya, tak tulis tak nampak. Kita tak nampak. Tahu tak bahawa hadis jariah ni ulama terpaksa buat tarjih. Ya, tahu tak makna tarjih ni apa? Tarjih ni bila ada ketidakjelasan. Bila ada tidak jelas, ulama buat tarjih. Ulama ini kata bahawa okey, ini pandangan yang lebih kuat. Macam mana masuk iklan sakit lutut ni? Ini jalur yang lebih kuat. Ini jalur yang lebih rendah. Ini jalur yang lebih lemah. Kenapa ulama perlu sampai ke tahap itu dalam bahasa hadis jariah ni? Sebab memang tidak qat'i. Kalau qat'i tak perlu tarjih. Okey, betul Ustaz Nurdin sebut ulama terpaksa buat tarjih. Kenapa? Sebab hadis jariah ni yang kita anak dah tulis di Facebook, jawab sekadarnya, yang kita kata dua peristiwa, mereka kata satu peristiwa. Bagi kalau kita melihat satu peristiwa memang susah untuk kita gabungkan. Jadi mereka terpaksa buat tarjih. Tapi tarjih itu berdasarkan kepada sebab masing-masing. Cuma bezanya sebab muhaddisin buat tarjih kerana ingin mendapatkan nas yang pasti. Tapi ahli kalam seperti yang disebut daripada awal lagi mereka sebenarnya tidak menggunakan hadis dalam akidah mereka. Hadis ahad tidak digunakan pakai. Manakala hadis mutawatir tak perlu dah tarjih apa, hadis mutawatir tak perlu kepada perbincangan sangat. Jadi hadis ahad sebenarnya daripada awal lagi ana tak layan. Sahabat tanya pun ana pun tak dengar pun. Apa layan ahli kalam cerita tentang hadis. Tapi oleh kerana kita pun tahu mungkin ahli kalam akhir zaman ni ada kesedaran nak kembali rujuk pada hadis, kita layankanlah. Semoga mereka kembali kepada hadis dengan cara yang betul. Okey. Jadi teruskan. So sahabat yang kata jangan kata mungkin ni, kamu nak kata apa? Contoh Darqutni. Kan? Ini saya nak beritahu bahawa Darqutni menyeraikan semua hadis jariah ni sebagai satu hadis dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Bukan Darqutni, semua orang yang nak buat tarjih mesti kumpulkan semua riwayat yang ada kemungkinan adanya kaitan dalam mungkin ada persoalan yang berkaitan yang boleh dibincangkan. Kenapa saya bawa isu ni? Mungkin sahabat-sahabat yang tak berapa familiar dia pening. Tapi ada seorang sahabat kami hari tu yang mungkin buat kajian sikit, dia kata, Ustaz bawa riwayat-riwayat hadis jariah ni seolah-olah macam berbeza-beza kalam Rasulullah SAW. Memang berbeza pun. Sebab apa? Sebab dia hadis-hadis yang berbeza. Dia peristiwa yang berbeza-beza. Kan? Ini kita dah tahu daripada awal lah. Kita tahu itu hujah balas mereka. Mereka nak kata bahawa memanglah lafaz Nabi berbeza-beza. Ada Nabi tanya di mana Allah. Ada Nabi tanya, adakah kamu bersaksi bahawa Tuhan melainkan Allah? Ada Nabi tanya bahawa siapa Tuhan kamu? Ada Nabi tak tanya pun siapa Tuhan, di mana Allah. Nabi terus tanya, kamu bersaksi tak bahawa aku Rasulullah? Ada riwayat yang terus lompat ke situ. Okay, kita dah jawab ini. Teruskan ya. Kami katakan bahawa sebenarnya seperti Darqutni, bahawa hadis-hadis ini adalah hadis yang sama tetapi dengan lafaz dan ikhtilaf perbezaan dari segi lafaz, penggunaan perawi. Okey, perawi menggunakan lafaz mereka sendiri untuk menterjemahkan isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini saya rasa awal ni semua cerita tentang sanad ni. Jadi satu peristiwa atau dua peristiwa. Ini yang ataupun lebih. Itu isu yang paling penting. Kita dengar dulu, saya takut apa disampaikan belum habis. Kejadian yang berlaku tu. Ini saya nak tekankan lagi satu perkara. Bahawa kami tidak mengatakan bahawa hadis itu palsu.
ataupun dhaif ataupun menolak. Kalau kata ittirab, dhaif lah. Tuan-tuan, dhaif, hadis ittirab sebahagian daripada hadis dhaif. Kalau kata sabit ittirab, artinya dhaif. Barakallahu fiik. Okay. Mungkin dimaksudkan ittirab pada lafaz aina. Sebab mereka bermasalah pada lafaz aina. Sebab tu sahabat ni kena faham, kena teliti. Bila dengar hujah orang, kamu kena dengar betul-betul. Dia cakap apa ni sebenarnya? Jangan duk melompat terus. Bila melompat, kamu akan salah faham hujah orang. Bila salah faham, hujah balas kamu tak mengena dengan apa yang dia cakap. Kejadian itu berlaku. Kejadian itu sahih. Memang betul. Nabi pernah tanya hamba perempuan yang hitam beberapa soalan yang berkisar pada soal keimanan kepada Allah dan Rasul. Kejadian itu berlaku. Tetapi yang dibincangkan, yang dipersoalkan adalah, adakah setiap lafaz kalimat hadis Muslim itu yang daripada Muawiyah bin al-Hakam ataupun Umar bin al-Hakam, ini saya nak tekankan bahawa Imam Malik insist bahawa itu adalah Umar bin al-Hakam. Walaupun dah ada orang bangkitkan kepada dia, orang tegur Imam Malik, orang kata bahawa, ya Malik, kau salah sebut nama, itu bukan Muawiyah bin al-Hakam. Imam Malik insist, kata tidak, ini yang aku dengar, ini yang aku hafal, ini yang aku tulis dalam buku aku. Maksudnya dia ada kitab, notebook. Bila dia dengar, dia tulis. So dia kata memang Umar bin al-Hakam. So bukan setakat ada ittirab kepada lafaz hadis itu, perbezaan, tetapi pada sanad. Daripada awal-awal dah ada perbezaan. Tak ada kaitan sanad pun. Tak ada kaitan sanad pun. Cerita tentang nama perawi. Beza nama perawi tidak bermasalah pada sanad, kerana perawi itu adalah sahabat Nabi SAW. Kalau sahabat itu nama Muawiyah atau nama Umar, tidak menjejaskan kesahihan hadis, kerana yang perbezaan itu pada nama. Cuma apa yang Ustaz Nadir sebut kata Imam Malik, kita semua ulama sepakat bahawa di sini Imam Malik tersalah dalam periwayatan ijma'. Siapa pun kaji takkan mentarjihkan Umar bin Hakam itu yang betul. Daripada Muawiyah bin al-Hakam ataupun daripada Umar bin al-Hakam. Minggu lepas tu, ni saya kena buat disclaimer, memang silap. Saya rujuk daripada buku ini, dan buku ini ada typo. Penulis buku ini telah mengatakan dan telah memberitahu saya bahawa ada typo. Jadi apa yang Ustaz Nadir sebut ni sebenarnya ambil pada buku Ustaz Omar Makno yang diangkat ni. Bila saya rujuk kepada kitab, Ana tengok ni sekali imbas. Jadi Ana terpaksa dengar semula. Jadi apalah, kita teruskan, kita dengar sama-sama lah. Kita dengar sama. Ini dia punya, sekejap, saya rujuk. Terpaksa makan makanan. Sorry, ada iklan. Dari rumah jiran-jiran untuk mengalas perut. Assalamualaikum. Okey. Ini dalam muka surat 180, ini tulisan Dr. Umar Muhammad Noor, 40 hadis sifat Allah dan tafsirannya. Imam Mad 40 hadis tu bagus, tapi syarah jangan tengok. Sebab penulis juga mengaku sebagai ahli kalam. Ahli kalam tak guna hadis. Kenapa dia tulis hadis? Sebab dia ada hadis yang dia rasa boleh iakan akidah mereka. Hadis yang tidak, ataupun hadis yang tidak tapi dia cuba mengiyakan. Saya tak tahu. Cuma saya pun tak naklah cerita lebih. Sebab saya tak baca lagi pun, dan saya tak minat nak baca sangat. Tapi mungkinlah satu hari saya akan baca lah, insyaAllah. Cuma prinsip saya begitu. Saya menilai seorang itu berdasarkan kepada usul dia. Kalau orang yang usul ingin tegakkan sunnah, kita tengok dalam sunnah. Ada orang usulnya ingin tegakkan ilmu kalam, baca dalam ilmu kalam. Saya bukan tak baca buku-buku ahli kalam, tapi saya baca dalam konteks mereka mengenengahkan ilmu kalam. Saya baca buku ahli falsafah, tapi dalam konteks mereka adalah ahli falsafah. Kita bermasalah kalau baca buku ahli falsafah dengan kita buat perbandingan dengan Al-Quran. Jangan dulu. Ya, kita tengok pada berdasarkan kepada usul mereka.
Okey, jadi Malik teruskan. meriwayatkan hadis ini dalam Muwatta daripada Hilal bin Usamah, daripada Atha bin Yasar, daripada Umar ibn al-Hakam. Ahli hadis sepakat bahawa sebutan Muawiyah adalah silap. Riwayat yang benar adalah Umar bin al-Hakam. Ini terbalik, dia terswitch. Okey, sebenarnya riwayat yang benar adalah Muawiyah bin al-Hakam. Ahli hadis sepakat bahawa Imam Malik tersalah sebut sebagai Umar bin al-Hakam. Tapi Ini yang klip yang lepas, siapa hantar yang lepas tu, yang kita komen pada minggu lepas, saya katakan Muawiyah, tapi kita kata Umar, kita biarkanlah. Ya, walaupun perbezaan tu tidak walaupun salah, tapi tidak menjejaskan perbincangan. Tapi alhamdulillah dah dibetulkan. kata sepakat pun tak boleh juga. Sebab Imam Malik tak setuju. Imam Nah, Ustaz Nur tak faham. Sepakat di sini dalam periwayatan. Mana boleh Imam Malik setuju tak setuju? Ilmu hadis, ilmu riwayah. Bukan ilmu pandangan. Sepakat artinya begitulah diriwayatkan. Tak boleh orang diriwayatkan, saya tak setuju dengan riwayat ni. Makna dia nombor dua, tak setuju siapa. Tapi kita tentang periwayatan, sepakat semua kata Muawiyah bin Hakam. Jadi mana ada kena Imam Malik tak boleh kata Imam Malik tak boleh juga sebab Imam Malik tak setuju. Mana ada kaitan dengan Imam Malik? Kita tengok selain Imam Malik semua sepakat meriwayatkan nama perawi, nama sahabat tersebut adalah Muawiyah bin Hakam. Ilmu riwayah adalah kita tengok berdasarkan kepada riwayat ataupun sanad yang sampai pada kita. Malik kata memang Umar bin Hakam, bukan Muawiyah bin Hakam. Mungkin sebab beliau dah awal salahkan orang kata Muawiyah. Berdasarkan pada baca buku ni, kita kalau belajar hadis, kita baca buku, dia tahu penulis buku salah. Tapi oleh kerana ahli kalam, minta maaf lah, dia baca buku, dia ikut ahli kalam yang lain, lepas tu baru sedar salah. Jadi sekarang dia betulkan betul lah. Tapi kena mengaku memang betul. Di sini kadang-kadang seorang yang thiqah melakukan kesilapan. Tapi kesilapan dalam hadis dapat diketahui. Ini menyokong lagi dakwaan kami bahawa hadis ini memang ada i'tirab. Itu Tak ada kaitan itirab lagi pun Tuan Ustaz. Belum bincang bab itirab. Jangan buat kesimpulan terlalu awal. Belum masuk bincang dah menguatkan ini itirab. Padahal baru cerita riwayat beza nama Muawiyah dan juga ataupun Umar. i'tirab ni apa? Ada ketidak konsistensi. Ada inkonsistensi here and there. Dari segi sanad ada inkonsistensi, dari segi matan pun ada inkonsistensi. Yang bukan sikit-sikit, dia sebenarnya ada inkonsistensi yang each of every part of it ada perbezaan. Betul lah. Kalau itirab, dhaif lah. Ada perbezaan. Okey. Kita terus kepada riwayat-riwayat ini. Kita mulakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia. Sebelum pergi lebih jauh, Ustaz Aidil boleh tolong ambilkan buku Sahih Muslim sebab dia nak bincang hadis Muslim. Mula dengan hadis Muslim tu lebih baik. Sahih Muslim ataupun dalam syarah Imam Nawawi tu ada ke bawah. Dia Kitabul Masajid, jilid 3. Jilid 3. Kita ada kat library kita kan, Sahih Muslim kan? Ambil syarah lah. Syarah Sahih Muslim. Sebab dia kat Kitabul Masajid. Kita tengok sanad. Sebab kita nak mula bincang sanad, kita tengok sanad yang kita bincangkan. Okey. Terus kita teruskan dulu insya-Allah. Hadis ini, sahabat yang paling tinggi sekali yang mengalami peristiwa itu adalah didakwa bahawa Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu. Okey, cantik. Kita mula sekarang ni sanad dibincangkan Asy-Syarid bin Suwaid. Soalannya, hadis Muawiyah yang menjadi hujah yang kita bincangkan, hadis Asy-Syarid bin Suwaid ke Muawiyah bin Hakam? Yang pernyataan Ainallah, hadis Asy-Syarid bin Suwaid atau hadis Muawiyah bin Hakam? Hadis Muawiyah bin Hakam. Jadi perbincangan ni pun tak ada kena-mengena. Tapi kita bolehlah kita tuliskan sanad untuk kita tahu beza dua riwayat ni, perawinya berbeza, sahabatnya berbeza, kisahnya berbeza, kejadian tu berbeza 100%. Jadi kita tuliskan sanad Asy-Syarid sebagai
saya dulu kecil lah sebagai rujukan. Sebab ada pihak yang mengatakan bahawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam bukan hadis Syarid bin Suwaid. Okey. Muawiyah bin Al-Hakam yang cerita dia. Cerita Syarid bin Suwaid, cerita Syarid bin Suwaid. Okey. Masalah dia, cerita Syarid bin Suwaid pun ada i'tirab dalam soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan Nabi tanya aina Allah, ada juga riwayat Itirab pada, kalau terjadi sekalipun itirab pada hadis Syarid tak masuk pun dalam perbincangan kita. Kerana kita tengah berbincang tentang hadis Muawiyah bin Hakam. Jangan masuk campur. Dia yang masuk campur semua sekali. Kita kata dua benda yang berbeza. Memanglah pening kalau pergi masuk campurnya tu. Okey, tapi tak apa. Syarid, oleh kerana tak dibacakan sanad, Saya jumpa yang ni je Ustaz. yang hijau tak ada. Yang ni huruf kecil. Ustaz Aidil Haikal. Syarah Sahih Muslim Ibn Nawawi yang hijau tu. Tak ada? Tak ada. Okey, kita nak bawa masjid. Saya ada dah bukakan lah. Cek kejap. Kita bawa masjid. Ini ada kat awal-awal ya, awal-awal. Lepas bersalah. Okey. Tak apa, saya dicari dulu, kita layankan ni dulu. Sambil nak tengok yang Ana tulis di Facebook sedang supaya nak tahu sanad yang sebutkan tu jelas kat mana. Sorry lah, Ana tak tahu buat apa. React ni tak dirancang. Mana kita? Apa? Respond short script. Tak tahu. Okey, mana? Ana semangat tulis-tulis hari ni. Sebab apa? Sebab cuti. Duduk kat Sabah, tak ada kawan. Jadi banyaklah menulis. Sampai sini nak baca susah. Okey. Hadis pertama, hadis Asy-Syarid. Okey. Kita dulu tulis sanad dulu, tulis sanad Asy-Syarid. Okey. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, akhbarana Musa bin Sa'id. Okey. Kita mula kalau tulis sanad Musa bin Sa'id. Haddatsana Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Hammad bin Salamah. Haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad bin Amr bin Amr. Muhammad bin Amr ni ada kalam ulama, mungkin memberi kesan kepada hadis. Tapi kita tak. Dan an Abi Salamah. Abi Salamah pun ada masalah. Masalah bukan pada nazarnya Abi Salamah dikhawatir atau tidak sabit dia mendengar pada Asy-Syarid. Berkemungkinan ada Abu Hurairah di tengah dalam kebanyakan hadis Abi Salamah. Jadi sanad ni sebelum kita bicarakan tentang sama tak sama, sanad ni pun ada masalah yang boleh dibincangkan. Okay, Asy-Syarid bin Su'ad Al-Thaqafi. Riwayat hadis ni disebutkan di sini kalam Nabi tanya apa? Nabi tanya man rabbuki. Kalimahnya man rabbuki. Okey. Ni hadis Asy-Syarid. Ini hadis riwayat ni tidak pun menjadi perkara yang kita tidak berhujah dengan hadis ini dalam bab ini kerana khilaf kita pada kalimah aina Allah. Okey. Okey, tapi kita bacakan juga riwayat yang kedua, sebab Ustaz Nudrus tak sebutkan sanad dia. Dia sebut baca itu saja. Kalau kita dah tulis sanad beliau sebut berbeza dengan apa yang nak catat di sini, kita tambahkan. Okay, kemudian riwayat Ibn Shihab daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna rajulan min Ansar. Ini pun riwayat kitab Muwatta sanad yang lain. Okey. Ini sama dengan sanad Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Okey, kita ambil satu dulu. Kita satu sanad dulu. Kita dengar dulu apa yang Ustaz Nabi sebut. Nabi tanya dia atas hadina an la ilaha illallah.
So bagi pihak yang cuba nak mengelak dengan mengatakan bahawa memanglah ada perbezaan lafaz sebab berbeza kejadian, okay, let me take that for argument's sake for a while. Untuk penghujahan, katalah saya terima hujah tu, okay, cerita dia lain, kata saya terima cerita dia lain. Cerita yang lain itu sendiri ada banyak turuk, dan turuk-turuk ini membawa riwayat yang juga. Kenapa saya tak tulis apa yang sebab kita kata cerita lain tak jadi, saya pun tak jadi, saya tak nak ambil pot bincang situ habis masa. Dah memang cerita lain, kita kata kita tak berhujah dengan riwayat ini, dan riwayat ini memang ada masalah pun. Memang ada sedikit masalah kita nampak, kita teruskan. Maksudnya boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, sahih li ghairi, hasan li ghairi, atau bagaimana, tapi kita tak bincangkan. Jadi cuma kita dengar dulu perbincangan yang Ustaz Nur tersebut. Cuma kenapa saya tulis sanad ni? Saya nak tunjukkan sanad hadis jariyah macam mana dan dari mana jalannya, jalurnya. Bab hadis Kitabul Masajid. Tahrim kalam salah, Aisyah. Okey. Tidak sama dengan soalan-soalan yang tidak sama. Kita bacakan. Ini Imam Ahmad meriwayatkan daripada Syahid bin Suwaid. Anna ummahu awsat an yu'taqa anha raqabatun mu'minah. Bahawa ibu dia memberikan wasiat supaya boleh cepatkan dibebaskan salah seorang hamba wanita dia. Sanad ni kita dah wanita kita siapa? dengar Hamba lah. wanita ibu dia. Ibu dia mewasiatkan pada Syarif. Maka fasa'ala Rasulullah SAW an dhalik. Dia tanya Rasulullah tentang itu. Maka Nabi pun jawab, Rasulullah tanya dia, dan dia pun jawab, indi jariyatun sauda nubiyah. Aku ada seorang hamba wanita hitam, dia Nubian. Nubian ni satu etnik Afrika. Fa'utiquha, patutkah aku membebaskan dia ya Rasulullah berdasarkan wasiat ibu aku itu? Faqala, Nabi pun kata, iti biha, datangkan dia, bawa dia kepada aku. Fada'autuha, maka aku bawa dia, aku panggil dia, aku bawa dia. Faqala laha, Rasulullah pun tanya dia, man rabbuki, siapa Tuhan kamu? Bukan aina Allah, bukan di mana Allah. So riwayat Hadis Syarif Asy-Syarid bin Suwaid pun ada soalan man rabbuki. bukan riwayat Asy-Syarid bin Suwaid, ni kisah Asy-Syarid bin Suwaid, sebab dia yang bertanya kepada Rasulullah, dia yang kata qultu, jadi dia sahibul kisah, bukan perawi. Asy-Syarid bin Suwaid dia kata qultu, aku berkata, mana alayya itq raqabah, aku wajib membebaskan seorang hamba. Ni jadi Asy-Syarid bukan perawi, bukan riwayat, tetapi kisah Asy-Syarid. Bukan hanya ada ainallah, ada juga versi man rabbuki. Okey. Versi man rabbuki pada Asy-Syarid, ainallah pada hadis yang satu lagi. Dan anda tak nafikan, nanti kita tulis sanad nanti ada riwayat pada ainallah, ada sebab man rabbiki, tapi kita akan syarahkan. Qalat Allah, dia pun jawab Allah Subhanahu wa taala. Qala man ana, lepas tu Nabi tanya, siapa pula aku? Faqalat, dia jawab, anta Rasulullah. Nabi pun kata, mu'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, dia adalah beriman. Okay. Kemudian kita bawa hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi pula, pun daripada Syarif. Dan lafaz ini Nabi tanya lain pula. Nabi tanya, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Atashhadina an la ilaha illallah? Qalat na'am, dia pun jawab ya. Kemudian Nabi kata, bebaskan dia, mukmin. Ini versi lain pula. Nabi tak tanya dia, adakah kamu beriman kepada Rasulullah? Nampak tak? So dalam hadis Syarif pun ada ittirab. Ana boleh jawab ittirab tak ittirab, tapi biarkan, tak ada kaitan. Ni semua berkaitan hadis Asy-Syarid. Yang kita bincangkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Ada percanggahan dari segi apa yang Nabi tanya sebenarnya. Nanti kita bahas kenapa boleh ada perbezaan ni. Kalau kejadian itu berlaku, macam mana boleh ada perbezaan soalan ini? Adakah sahabat bohong, tipu? Kalau geng belah sana, dia akan kata, sidang kalam mendakwa mereka bohong.
Bila silap saja bohong. Bila berbeza riwayat je bohong. Bila berbeza pandangan saja jahat. Padahal ada kemungkinan lain, ada ihtimalat yang lain. Sama juga dulu waktu saya muzakarah dengan ARG kan. Kita cepatkan sikit ARG ni. Tengah hilang akal pada waktu itu, tengah tak waras. Itu ARG keluarkan daripada kemungkinan. Bukankah ada kemungkinan lain? Silap. Bukankah ada kemungkinan lain? Sebab mereka menafsirkan kejadian yang sama dengan lafaz yang berbeza. Dan bila kami kata hadis ini ada iktiraf, adakah kami kata hadis ini tidak sahih? Dan adakah kami mendakwa sahabat-sahabat menipu dengan riwayat mereka? Bukan. Bukan. Setahu saya yang suka macam tu budak. Selain daripada Ustaz Nadrus, ahli kalam, tuan-tuan tengok laman web mereka mentad'ifkan hadis jariyah. Ustaz Nadrus dia kata itirab tapi tak daif. Mana dia kalau hukumkan itirab tak daif? Bila dihukumkan itirab pada sanad, tambah pula itirab pada matan, daif lah tu, bahasa lain dalam erti daif. Daif mufassal, daifnya didetailkan. Kenapa daif? Sebab itirab. Ni kata itirab tu, saya tak kata daif. Itirab saya tak kata daif. Cuma saya kata mungkin istilah saya salah pakai. Dia kata lafaz Ainallah. Sebab tu dia kena fokuskan sebenarnya bukan pada hadis jariyah keseluruhan. Kalau kata tak daif, dia kata ittirab, sepatutnya hanya fokus pada kalimah Ainallah yang dikatakan ittirab tersebut. Bukan perbincangan yang panjang kemudian bawa kita dengar pun panjang lah. Tapi tak apa, kita dengar lagi. Kan? Bila dia tak dapat apa yang dia nak, dia kata papa jahat kan? Ataupun papa ni bohong kan? Contoh lawak. Orang yang bila dia matang sikit, dia bila matang, dia tak akan pergi ke situ. Dia kata nanti lu. Tak semesti dia bohong, tak semesti dia jahat. Ada kemungkinan lain. Suara dia kan? Belakang. Orang yang suka melompat kat situ tu yang kita kata, kenapa macam ni? Kenapa? Kenapa suka sangat emosional? Ya? Untuk menuduh orang begitu. Baik. So, riwayat Darimi ni, sanad dia hasan. Riwayat Imam Ahmad pun sanad dia hasan. Ini Kata itirab atau kata hasan? ada itiraf dah ni. Ni katalah kita ketepikan hadis Muawiyah bin Hakam. Sebab yang dalam hadis Sahih Muslim tu dia kata ada itirab tu, dia kata hadis ni sanad dia hasan. Betul kata itirab tu hasan. Betul itirab tu sahih. adalah kisah Muawiyah bin Hakam. Kita ketepikan dulu, kita ambil apa yang mereka kata, oh kisah yang berbeza. Okey, kisah yang berbeza itu pun ada itiraf pada persoalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Darqutni menggabungkan semua ni dalam satu hadis. Dia kata sebab ada perbezaan, dia jadi macam kecoh tau. Satu cerita tapi banyak versi. Darqutni kata kitab Ilal bukan menyokong kata hadis tidak sahih ainallah. Tetapi kitab Darqutni membincangkan tentang ilal secara umum. Jadi dibawakan semua, terangkan wajah ilah yang wujud. Bukan jadi hujah pada mereka. Hadis yang sama tapi dalam lafaz-lafaz yang berbeza. Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami atau Imam Malik insist mengatakan Umar bin Hakam. Okey, ini kita pun ada itiraf dari segi sanad. Dia kata hadis ni ada itirab dari segi sanad. Mari kita catatkan sanad. Dan saya sekali lagi, mungkin Ustaz Nadrus pun tak pandang kita punya, tak dengar kita punya ni. Kalau nak sebut, biar sebut dengan sanad semua. Nak bincang tentang sanad, sebutkan, lakarkan supaya kita nampak. Nabi bertanya, di mana Allah? Aina Allah? Okey, ni hadis Imam Hakam, Aina Allah. Okey. Tetapi apabila kita buka Mu'jamus Sahabah yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Ibnu Qani'. Ini satu, tak apa, mungkin sebab beliau dah sebut sebelumnya, beliau terus lompat pada Mu'jam Sahabah Ibnu Qani'. Sedangkan yang kita nak bincangkan hadis yang pertama, hadis Sahih Muslim. Jadi kita ambil dulu, kita tuliskan sanad dulu. Lepas tu baru kita dengar balik kat mana Ibnu Qani'. Tapi cantik. Saya Ibnu Qani' tadi. Bila sebut Ibnu Qani', sebelum saya komen, hadis ni adalah hadis yang saya bincangkan di tahun 2. Kita belajar di Madinah Munawwarah tahun 2. Memang kita bincangkan tentang sanad hadis ni. Jadi kalau riwayat ada riwayat Ibnu Qani',
yang berbeza disebut kalimah man rabbuki satu-satunya. Pada riwayat ini disebutkan man rabbuki, tetapi tengok ada jawapan. Saya mengharapkan Ustaz Nodrus baca hadis full. Okey. Mari kita buka kejap. Okay. Mu'jam, kalau macam tu saya ada. Okey. Biar saya bacakan hadis full. Tadi bila saudara Akmal hantar pada saya terus buka. Kebetulan memang ada pun dalam handset saya ni Mu'jam Sahabah. InsyaAllah kejap saya buka. Saya dah download sebelum ni untuk keperluan lain. Bab lam, bab mim. Okey. Saya bacakan dulu hadisnya, macam mana bunyinya. Hadis Mu'jam Sahabah yang Ustaz Nodrus sebut. Yang ni saya sempat tengok tadi. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثنا معافى ابن سليمان حدثنا فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أراد عتق أمة له سوداء فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها من ربك. Nabi tanya man rabbuki. Ini hadis Muawiyah bin Hakam. Satu-satunya riwayat yang sebut man rabbuki. Kat sini Ustaz Nodrus berhenti. Dia tengok Nabi tanya lain. Tapi baca penuh. Penuhnya apa riwayat? Qalat, dia kata allazi fis sama. Hadis ni orang sahabat. Kenapa dibaca riwayat ni lepas tu dia stop kat situ? Stop dan diam. Okay, Nabi tanya man rabbuki. Sebab tu kalimah lafaz ini walaupun dia berbeza tapi ulama tak tad'ifkan hadis dan tak tekan ittirab sebab makna dia sama. Yang lain semua riwayat dengan lafaz yang sama. Dan Fulaih yang meriwayatkan hadis ini, Fulaih daripada Hilal bin Yasar atau ada Hilal bin Atha, Hilal daripada Hilal dan an Atha bin Yasar, dia meriwayatkan dengan lafaz berbeza tapi maknanya sama. Sebab apa? Nabi tanya man rabbuki, siapa Tuhan kamu? Dia kata qalat allazi fis sama, Tuhan yang tinggal Tuhan yang di langit. Faqala laha, jangan pula ambil perkataan tinggal saya ni, saya tu tersabuk lisan. Faqala laha, maka Nabi berkata kepadanya, man ana, siapa aku? Qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Hadis sahih. Tetapi tidak ada makna beza, tak ada ittirab, tak ada apa. Maknanya sama. Tak ada kalimah aina tapi disebut fis sama. Allazi fis sama. Okey. Tapi kita dengar balik semula apa yang Ustaz Nodrus klip tadi mana. So saya nak hantarkan link YouTube dan minit. Ibn Qani' ni nama besar dalam hadis. Nanti kita tengok apa Zahabi cakap pasal dia. Tak ada kaitan dengan Ibn Qani'. Ibn Qani' memang nama besar, Bukhari nama besar, Muslim nama besar. Kita bincang tentang sanad. Okey. Dengan sanad yang hasan daripada Hilal, daripada Atha bin Yasar, dia bukan setakat sanad hasan, sanadnya sahih. Sanad yang sama, sanad Muslim. Dan Muawiyah bin Hakam. Ini adalah perawi-perawi yang sama yang ada dalam Sahih Muslim. An Muawiyah bin Hakam annahu arada itqa amatin lahu sauda. Dia nak membebaskan seorang hamba sahaya perempuan yang hitam. Fa'ata bihan Nabi, dia pun bawa wanita tu kepada Rasulullah SAW dan Nabi tanya, man rabbuki? Ini hadis apa? Ini hadis Muawiyah bin Hakam. Dalam hadis Muawiyah bin Hakam pun ada dua versi yang berbeza. Dan sanad ni sahih. Tadi kata hasan, sekarang kata sahih. Tak apalah, kita biarkan dulu. Semua dia punya perawi thiqah. Apa yang Az-Zahabi sebut pasal Ibn Qani'? Wasafahu al-Hafiz. Tak ada kaitan. Tapi kita dengar juga lah. Az-Zahabi bil Imam al-Hafiz al-Bari' as-Saduq insya-Allah taala.
Ibn Qani adalah seorang hafiz. Hafiz ni dalam bidang hadis makamnya tinggi. Okey. Al-Imam. Imam. Maksudnya dalam bidang hadis. So dalam riwayat hadis Sahih Muslim, Aina Allah. Dalam riwayat yang dibawa oleh Ibn Qani, menerabuki sahabat yang paling atas sama, Muawiyah bin Al-Hakam. Okey, sekarang cantik, celik dia. Sahabat atas sama. Yang daripada tadi asyarid mutarib itu bawa ke sini buat apa? Sepatutnya sini ialah bincangnya. Okey. Jadi saya tengok dulu apa disebutkan. So, itu bukan i'tiraf. Ini rijal dia thiqah. Bukan ada percenggahan sekarang ni. Okey. Mari kita tulis sanadnya tadi. Saya ingatkan dia Ustaz dia bawakan sanad secara detail. Saya tuliskan sanad yang saya bawakan dalam ni supaya kita nampak sanad yang ada pada Sahih Muslim. Okey, kita atau tak kisahlah Sahih Muslim ataupun kita mula dengan Imam Malik, tapi kita ambil Imam Malik dulu. Riwayat Imam Malik dan kitab Muwatta an Hilal bin Usamah. Hilal bin Usamah an Atha bin Yasar an Amr bin Hakam. Tapi kita tulis nama ni kerana Imam Malik silap, tulis Muawiyah terus. Terus Muawiyah. Muawiyah dalam kurungan Umar pada riwayat Imam Malik. Kerana kita nak tuliskan sanad lain pada yang sama. Okey, ini sanad Imam Malik. Apa lafaznya? Faqala Rasulullah aina Allah? Qalat fis sama'. Faqalat fis sama'. Kemudian dalam kitab Musnad an Yazid, akhbarna Yazid an Sa'udi an Aun an akhi an Ubay. Okey, ni kita ni sanad ni sanad pada hadis syarid sebenarnya. Sini yang salah bawa masuk. Ada dalam yang Ustaz Nur sebut tadi, ada yang sebut aina Allah kat sana. Seterusnya Yahya, okey kita tengok Daud At-Tayalisi, Yahya an Hilal. Sekarang ni Yahya Daud At-Tayalisi beriwayatkan daripada Yahya. Jadi Yahya berada di sini. Daud At-Tayalisi riwayatkan daripada Yahya bin Katsir. An Yahya Ibn Katsir an Hilal, daripada Hilal. Hilal bin Abi Maimunah, orang yang sama. Hilal bin Ali bin Usamah bin orang yang sama. Hilal bin mana tadi? An Atha bin Yasar. Ni riwayat kedua, Atha bin Yasar sama aja. An mana tadi? Daud Tayalisi. Atha Yasar an Muawiyah wa lafzuh. Okey, sama aja. Kalau riwayat sama, kita letak satu line saja. Okey. Jadi sekarang Daud At-Tayalisi daripada Yahya bin Katsir. Ayah bin Katsir sebaris dengan Imam Malik sezaman. Hilal Katsir an Atha Yasar an Muawiyah bin Al-Hakam. Sama tak sama sanadnya? Sama. Kemudian seterusnya dalam Sahih Muslim an Yahya bin Abi Katsir. Sebenarnya dia jauh ni sebenarnya ni. Jarak mereka jauh, direngkaskan. An Yahya bin Abi Katsir. Juga daripada Yahya bin Abi Katsir. Di sini bukan sahaja Daud, Imam Muslim pun riwayatkan dari sini. Muslim. Maksudnya dengan sanadnya kita nak bawa, tapi kita teruskan di sini. An Yahya bin Abi Katsir an Hilal bin Abi Maimunah an Atha bin Yasar an Muawiyah bin Al-Hakam wa lafzu anna rajulan ata bi jariyatin sauda a'jamiyah faqala laha inna alayya radquma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi aina Allah fa asyara ilaihi ila sama'. Anda boleh ceklah kan apa punya status ni. Semua ni fi sama'. Seterusnya riwayat kitab As-Sunan oleh Abu Daud oleh An-Nasa'i.
An Yahya bin Abi Katsir. Sini juga Yahya bin Abi Katsir. Abu Daud. An-Nasa'i. An-Nasa'i pun an Yahya bin Abi Katsir an Hilal an Abi Maimun Hilal bin Abi Maimunah an hadatsana Atha bin Yasar Muawiyah Hakam As-Sulami. Okay. Tuan-tuan tengok riwayat yang semua. Ada beza tak sanad? Pergilah pada Muslim, pada Daud, malah pada riwayat yang lain disebutkan yang narikh, Bukhari khalq af'al ibad. Semuanya jalannya begini. Mana pergi panjang-panjang balik pada sini, lafaznya satu, Ainallah. Ainallah. Semua ni sepakat. Riwayat Imam Malik ke, Muslim ke, Daud Tayalisi ke, An-Nasa'i ke, atau Al-Bukhari dalam Khalq Af'al Ibad, ataupun Ibn Khuzaimah sebagainya, sampai pada sini Ainallah sama. Okay. Tuan-tuan tengok dua sanad ni. Yang Man Rabbuki, okay, yang Muawiyah bin Al-Hakam, semua ada sebut fis sama atau Ainallah. Kalimahnya Ainallah. Okay. Berlaku itirab atau tidak? Itirab ke tidak? Tidak berlaku itirab di sini. Yang dibawakan cerita daripada tadi itirab, tengok berbeza atau berbeza kat sini. Riwayat yang bersangkut paut di sini yang tak nak tulis. Yang riwayat yang Imam Muslim tarjihkan. Muslim kata tengok banyak sangat orang kata itirab. Imam Muslim dengan keilmuannya tengok tak ada itirab pun. Riwayat dia terpelihara. Jadi Imam Muslim pilih hadis ni. Imam Daud atau Abu Daud pun ada hadis ni. An-Nasa'i pilih hadis ni. Imam Daud pilih hadis ni. Inilah riwayat yang terpelihara, riwayat al-mahfuzah. Riwayat yang terpelihara. Kalau berlaku ittirab, kemudian mampu diketahui yang mana yang rajih, inilah tarjih Imam Muslim. Inilah hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Kalau hadis Asy-Syarid perbincangannya lain. Hadis Asy-Syarid pun ada, tapi ada yang sahihnya, bukan tak ada. Ada yang sahihnya, tapi perbincangan itu bab lain. Kerana lafaz di situ rajihnya Nabi tanya atasyhadina an la ilaha illallah atau man rabbuki. Lafaz yang di sini Nabi sebut Ainallah. Okey. Ada riwayat yang disebutkan tadi dalam Mu'jam as-Sahabah oleh Ibn al-Qani'. Okey. Mana tadi? Okey. Hilang pula yang kita baca tadi. Oh, handset lain patut tak jumpa. Okey. Patut tak jumpa. Handset berbeza. Okey. Dalam riwayat lain, An Hilal ada yang riwayat selain daripada Imam Malik, ada yang lain. Riwayat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Fulaih. Fulaih bin Sulaiman ni. Fulaih bin Sulaiman. Fulaih bin Sulaiman saduq. Beliau saduq. Saduq ni artinya kadang-kadang beliau sahih saat hadisnya, tapi kalau bertentangan dengan yang lebih sahih, maka yang thiqah, Fulaih mana berlawan dengan Imam Malik, mana berlawan dengan Yahya bin Abi Katsir, mana berlawan dengan riwayat thiqat yang lain. Fulaih disebut, tapi hadis ni tetap dikatakan lafaz yang mahfuznya lafaz Ainallah, tapi Fulaih diriwayatkan. Ni Fulaih an Fulaih. Sebelumnya ada Mu'afa ibn Sulaiman. Fulaih bin Sulaiman, Mu'afa bin Sulaiman. Mu'afa bin Sulaiman daripada Muhammad bin Ahmad al-Barra. Muhammad bin Ahmad bin Barra ni al-Harrani. Bin Barra al-Harrani. Ni syekh kepada Ibn Qani'.
Ibnul Qani' di sini. Lafaznya apa? Lafaznya man rabbuki. Lafaz dia. Jadi kita yang ketiga, dia lain sikit, kita buatkan. Sampai sini lafaznya man rabbuki. Kat sini Nabi lah. Sini An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Okey, sini lafaznya man rabbuki. Beza tak? Beza. Jadi kalau nak hukumkan, di sini kesilapan mungkin kepada perawi-perawi ni. Sebab yang lain semua sama. Di sini lah kesilapan antara ni ada. Tapi oleh kerana kebanyakan thiqah, yang ni yang saduq, mungkin beliau yang tersilap dalam lafaz. Tapi makna tak salah. Man rabbuki, jawapannya qalat, dia jawab alladhi fis sama. Habis. Kalau Ustaz Nodrus ada riwayat lain, bawa lagi. Bawa lagi. Kalau ada yang bercanggah dan sebagainya, kita pun kata, percanggahan dah, bila diketahui yang mana mahfuz terpelihara, diriwayatkan oleh ramai imam-imam, selesai dah. Yang bercanggah ni nak bawa macam mana sekalipun tak ada gunanya. Bila dah sabit dengan riwayat yang sahih, terpelihara dan tidak berbeza antara imam-imam yang besar, maka masalah hadis dia selesai dah perbincangannya. Nak pergi bawa perawi dhaif cerita sama semua sekali, dia tidak memecahkan apa-apa pun persoalan. Jelas? Okey. Ni klip Akmal, harap Akmal jawab. Dia kata dia sibuk lambat datang. Datang dah? Tahzir. Okey, ni klip pula. Anak sebenarnya nak dengar. Tapi anak tengah dengan keluarga berkumpul. Dia tak sedap lah kita tak dengar sampai jam sekali. Lepas tu dia buka-buka link. Siapa bagi? Saudara Izzat. Izzat Berlisi. Izzat kan? Ya. Tag anak tengok 8 jam. Siapa nak tengok 8 jam? Tekan-tekan yang kat link Facebook tu lah. Jadi kena tinggalkan terus lah. Tak sempat nak ikuti. Kita sebenarnya kalau kalau kita berbeza dengan hujah tak apa. Tapi janganlah keluar kata-kata kesat, ataupun kononnya kamu ni kena fikir, kamu tak ilmiah, kamu tak begini, kamu tak begini. Tak payah. Cerita saja. Cerita. Kalau okey. Jadi berkaitan sanad harap jelas. Kita pergi kepada Telegram tadi. Okey. Kita dengar klik yang pertama. Anda buat download jap. Jangan bermain label, jangan bermain sentimen. Okey. Kalau kamu benar, ada kebenaran. Yang kamu anggap jalan kamu, jalan salafiyah tu ada kebenaran yang mutlak. Jawab soalan ini. Okey, kita jawab insya-Allah. Kamu mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa taala di atas secara fizikal, hissi. Itu lafaz dia. Kita tak kata hissi, fizikal, atau itu lafaz kalian. Kami kata secara hakikat. Hakikat ketuhanan. Sebagaimana hakikinya. Mana Allah kata turun macam mana selayak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata hissi, yang memaksa untuk kata kamu secara hissi, secara fizikal, itu kata-kata mereka. Nak paksa kita kata tu fizik. Kita fizik tu kimia. Fizik, kimia ni semua lafaz ada kalam. Kita tidak mengatakan begitu. Kita kata kalimah Allah Subhanahu wa taala nuzul tadi ya, nuzul. Nuzul tu hakikat. Apa yang Allah sebut hakikat yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagi kita tidak mustahil. Allah fa'alu lima yurid. Kalau kita kata Allah turun, Allah tu turun tu fa'il, perbuatan tidak? Perbuatan. Allah berkata-kata, perbuatan. Apa sahaja perbuatan? Kita ambil satu ayatnya, bila dia masuk bab fa'il, kaedahnya fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia nak. Beza dengan kalam. Kalau dia pening kepala. Kalau kata Allah berkata-kata, dia pening. Macam mana kata-kata? Perbuatan ni suatu benda yang baru berlaku. Bagi mereka tak kidam lah. Jadi mereka akan pening. Kita tak pening. Jangan bawa kami ke kancah
kepeningan anda. Kami tak pening bab tu. Kami bab perbuatan Allah, apa yang Allah kata, fa'alu lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Bismillah. Sebab itu, sehingga ada yang mendakwa orang yang di atas bukit itu lebih dekat dengan Allah berbanding dengan orang yang di bawah bukit. Apa maksud kalam Ini jangan sebahagian? nafi, Yes, semalam Ustaz. sebahagian daripada ulama salah jawab begitu kerana mereka nak mengatakan bahawa hakikat benar. Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Tetapi atas bukit bawah itu iktibar kita. Allah Subhanahu Wa Taala tetap beristiwa di atas arasy yang selayaknya. Kita atas bawah itu iktibar pada kita. Kurbah itu tidak mendekatkan kita kepada Allah secara yang menjadikan kita lebih mulia daripada yang lain, tidak. Kurbah yang Allah sayang, cinta, kurbah ada kurbah khasah atau ma'iyah khasah, itu yang menjadikan kita lebih mulia daripada orang lain. Jadi bila kita kata Allah Subhanahu istiwa di atas arasy, okey, tak nak bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bincang tentang arasy. Arasy di atas. Tak nak bincang tentang arasy, bincang tentang langit. Langit tu di atas. Orang atas bukit lebih dekat dengan langit ke lebih? Lebih jauh. Lebihlah daripada yang duduk bawah. Tetapi bukan kurbah ini yang dibincangkan dalam bab kurbah khasah, artinya pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila persoalan ini timbul, jangan twistkan cerita seolah-olah kita cerita orang duduk kat atas lebih dekat dengan Allah berbanding kita. Dekat situ, dekat dari segi kedudukan iktibar kita. Kita, untuk kita, yang atas itu lebih dekat dengan yang atas, yang bawah lebih jauh daripada yang di atas kita. Iktibar kita. Kerana kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arasy secara hakiki, dan kita tahu bahawa arasy itu di atas. Apa masalahnya? Ada orang kata bincang tentang, tak ada bincang tentang Tuhan, tak apalah. Bincang tentang arasy. Arasy kat mana? Kat atas. Tuhan atas arasy, settle. Tak nak bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kita tentang arasy, cukup arasy. Tapi Allah di mana? Allah atas arasy. Settle. Apa masalah susah? Okey. Teruskan. Ustaz Nawawi ada post benda ni, dan kita kelihatannya banyak orang trigger. Trigger tu mungkin bukan kerana hujah, tapi mungkin kerana gaya bahasa, kemungkinan, dan kemungkinan juga kerana kedua-duanya sekali. Okey. So, atas secara fizikal, walaupun mungkin sebahagian pihak tak sebut secara fizikal, dia hanya kata atas. Saya tak kata pun uluh. Dia pun mengaku. Dia yang kata fizikal, janganlah sebut kalau macam tu. Saya hanya kata atas. Okay. Tetapi ada di kalangan panutan-panutan salafiyah yang menggunakan ulu hissi, buktikan keatasan yang berbentuk fizikal. Sebab tu Ad-Darimi menyatakan orang di atas bukit lebih dekat dengan Allah daripada orang yang di bawah bukit. Maksud dia itu keatasan secara fizikal. Beza orang yang di atas bukit. Kalam-kalam ulama begini ketika berhujah. Ketika ada syubhat, orang tanya. Biasa kalau cakap macam tu, kenapa? Takkan ulama salah pergi cerita yang kat bukit lebih dekat dengan tak. Tapi sebab ada orang kata kalau macam tu, kalau kat atas, jadi atas bukit lebih dekat lah. Ya. Jadi kalam itu untuk menjawab bahawa yang atas, untuk menjawab syubhat. Semua istilah, semua masalah yang tidak wujud dalam riwayat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih, bila dibicarakan oleh salaf adalah untuk menjawab persoalan. Termasuk kalimah zat. Jangan salahkan kita guna zat, sebab zat mereka guna zat ke secara maknawi ke zati ke, sebab mereka jawab kan kita guna. Sebahagian pada istilah yang digunakan kerana tidak ada kesan kepada akidah, kita pakai. Contoh kalimah zat. Zat Allah, sifat Allah. Pada lafaz itu walaupun tak disebutkan secara dalam lafaz, tapi memang tidak memberi kesan kepada mana-mana penafian sifat. Lafaz itu kita masuk dalam bayan anillah. Kita ada tentang sifat, kita ada asma Allah, paling ketat nama Allah. Kita lepas nama Allah ada sifat Allah, lepas tu af'alullah. Lepas tu kita ada al-kalam anillah. Kerana anillah ni kita terjemahkan, kita cakap terjemahan ataupun lafaz istilah-istilah tertentu nak terangkan tentang, nak fahamkan tentang makna tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, maka kita gunakan kalimah bayan anillah. Zat Allah itu memaknakan kalimah Allah. Kita kata kalimah Allah itu mengandungi zat dan mengandungi sifat. Ar-Rahman mengandungi
Zat Allah, nama bagi zat Allah dan sifat Allah yang rahmah. Itu untuk menerangkan. Kalam mana bayan anillah, menerangkan tentang Allah. Bayan anillah bebas gunakan istilah selagi ia tidak mendatangkan mudarat ataupun kerosakan akidah. Okay. Tetapi kalau lafaz-lafaz istilah yang boleh mengubah mafhum dan sebagainya seperti jauhar lafaz khasah, kita tolak. Kenapa? Sebab dia menjadi wasilah kepada kesalahfahaman. Pada asasnya tak guna kalimah zat pun, kita tak kata zat Allah atas langit. Kita kata Allah atas langit, fatal lah. Sebab Allah tu zat lah, bukan zat Allah lah. Allah zat dengan sifat-sifatnya lah. Kita tak ada bezakan zat sifat. Al-kalam fi sifat, kal-kalam fi zat. Ahli sunnah wal jamaah, tak ada bezakan pun sifat. Tak. Kita kata kalam pada zat. Macam mana kita kata zat Allah tak sama dengan makhluk, sifat Allah tak sama dengan makhluk. Perbuatan Allah tak sama makhluk, sama juga perbuatan Allah. Semua yang berkaitan dengan Allah tak sama dengan makhluk. Jadi yang pecahkan jadi zat, detail, itu lafaz-lafaz itu kita hanya gunakan untuk menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang di bawah bukit itu adalah mungkin beberapa meter ataupun beberapa ratus meter. Itu yang membuatkan yang di atas berikat. Maksud dia keatasan ataupun kedekatan secara fizikal, secara jismi. Ini perkataan dia. Itu satu poin. Dia cakap, dia kata maksud dia. Jangan tafsir sendiri. Okey, teruskan. Kemudian bila datang hadis nuzul, bila datang hadis hujah ni awak pernah dengar dah, tapi jawapan kita tak dengar dengan betul. Pihak sana dah pernah dengar pun hujahan kita yang ni, tapi jawapan yang mantap kita belum terima lagi. Hadis sahih mengatakan setiap sepertiga malam Allah. Artinya dia tak pernah hadir kelas Salafiyah. Dia kata jawapan tak pernah dengar. Tak pernah hadir dah kelas kita. Tak pernah hadir jadi hero lawan. Dengar dulu. Masuk kelas kaitan sifat nuzul, jumpalah. Tak masuk kelas memang tak pernah jumpa. Mana ada orang Salafiyah bincang bab ni tak bincang. Mesti ada jawapan. Dah maaflah kau. Tak apa. Subhanahu wa ta'ala nuzul. Nuzul ni apa? Kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, bermaksud turun. Bagi Asy'ariyah, kita kata naik ataupun turun, kalaupun bahasa itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan naik dan turun yang berbentuk intiqal ataupun zahwal. Dia bukan perpindahan. Apa beza kita dengan kaedah ahli kalam? Ahli kalam dia akan menafikan satu perkara yang Allah tak nafikan. Kita isbatkan, kemudian kita diamkan. Kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Selesai. Laisa kamitslihi syai'. Kalau detailkan, apa yang Allah detailkan? Allah kata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa yang Allah nafikan, kita detailkan, kita tafsirkan apa yang Allah tafsirkan. Selain daripada itu, kita tak sebutkan. Pendetailan ahli kalam, dia tafsirkan semua benda. Apa yang kalau kita isbatkan sifat secara hakikat, umum macam Allah sebut, macam Nabi sebut, tanpa pendetailan. Kalau detail isbat. Dan isbat artinya, kenapa dia isbat? Sebab memang ayat Quran dalam mengisbatkan tu secara detail. Dalam penafian, kita menafikan secara mutlak, secara mujmal. Secara mujmal. Laisa kamitslihi syai'. Lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Sama ada la ilallah dalam bab uluhiyah, dalam bab sifat. Nafi itu secara mutlak dalam la ilallah, secara ijmal dalam bab sifat. Kita tak detailkan. Kalau detail bila memang Allah sebut. Allah detailkan beberapa perkara, itu pun kerana apa? Kerana menjawab persoalan. Bila jawab persoalan, perlu pada jawapan. Kaum musyrikin datang tanya, apakah keturunan Tuhan kamu? Insab lana rabbak. Sebutkan keturunan Tuhan kamu, ceritakan macam mana nasab dia. Baru ceritakan dia tak ada bapa, tak ada anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kerana ada lagi Yahudi datang tanya, sif lana rabbak. Huwa min dhahabin, adakah dia daripada emas atau daripada perak, dari nak bagi sifat lam yakul lahu kufuwan ahad dan sebagainya. Jadi jawapan-jawapan ini
Kenapa kita kata kita boleh gunakan istilah tertentu untuk jawab, untuk memahamkan orang yang bertanya kerana isu yang khusus. Tetapi kalau tidak, kita tidak masuk bincang lebih daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah handset ni dia terlalu cepat. Bukan berpindah. Tetapi kalau awak kata Tuhan turun, turunlah. Dia kata ala haqiqatihi bidzatihi, Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat dia turun. Seperti mana dia di atas arasy dengan zat dia secara hakikat. So Tuhan turun secara hakikat dengan zat dia. Dia turun secara hakikat mengikat ala kaifiyat, mana ala ma ala sifatan taliqu bihi, atau ala kaifiyah yuridu bihi. Kita tak kata lafaz secara detail secara zatnya. Kita hakikat. Satu fakta kita tak dapat nak tolak, bahawa 1/3 malam ni berpindah-pindah. Dia bukan di satu tempat dalam satu masa yang sama, dia berpindah-pindah. Jadi kalau kita nak ambil secara hakiki bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun dengan zatnya, maka adakah anda menerima Allah Subhanahu Wa Taala juga berpindah-pindah mengikut peredaran malam itu? Itu satu soalan. Kemudian kamu mulalah cara dia cara al-kalam. Kalau Allah turun sepertiga malam, artinya berpindah-pindah, sebab malam mungkin berpindah-pindah daripada Jepun sampai ke Mozambik. Mana dia kan daripada timur ke barat. Ada barat. Jadi malam tu berpindah, Allah pun kejar ikut tu lah. Berpindah-pindah. Itu mafhum dia. Kita bukan cerita tentang kita, cerita tentang Allah. Turunnya malaikat pun kita tak tahu. Malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajri. Sejahteralah malam tersebut, iaitu malaikat turun dan ada rahmat turun, iaitu qadar turun sampai terbit fajar. Terbit fajar mana satu? Nak kena guna ayat macam tu juga ke? Kan? Dan itu kadar habis kita ni Allah suruh beramal dengan apa yang ada yang ditaklifkan pada kita. Kita beramal pada waktu malam sampai terbit fajar, selesai urusan kita. Allah, untuk urusan Allah, la yus'alu amma yaf'al. Jangan tanya Allah macam mana Allah buat. Jangan tanya apa yang Allah buat. Wa hum yus'alun, kalian akan ditanyakan. Allah tanya kamu beriman tak beriman. Jangan tanya macam mana Allah turun. Allah kejar, Allah berpindah rendah ke antara satu tempat ke satu tempat. Ni dia ingat Allah nak uruskan satu bumi ni, bumi adalah alam yang kecil. Allah beritahu, percaya. Macam mana? Allah lebih tahu dengan cara selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu. Mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala fauqal arsh. Allah Subhanahu Wa Taala di atas arsh. Di atas langit yang ketujuh, di atas arsh. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala 1/3 malam di langit bumi, fi sama'id dunya, dan sama'id dunya ni tak pernah berhenti semenjak adanya bumi ni. 1/3 malam itu tidak pernah berhenti semenjak adanya muka bumi ini. Betul? Semenjak bumi ini berputar, 1/3 malam itu sentiasa berada di atas muka bumi ini. Maka conclusion dia apa? Conclusion dia, Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasy dia. Dan dalam masa yang sama, dia juga berada di sama'id dunia. Betul? Sama'id dunia tu apa? Langit bumi. Nampak beza kita dengan kalam. Perbincangan macam inilah yang buat kata percaya perkara gaib. Kiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kiaskan kaifiah Allah dengan makhluk. Dia yang kata Allah tak berpindah, kami kata nuzul jadun intiqal apa semua sekali. Lepas tu dia pula yang tafsirkan dengan benda macam tu. Okey, video lain boleh? Takut dia cerita dengarlah sikit lagi, tambah lagi. Kita ada 7 bertala kan? Nak dah panjang-panjang je lama. Atas langit yang ketujuh itulah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap 1/3 malam Allah turun ke mana? Langit dunia. Langit dunia tu langit yang paling bawah sekali. So sekarang soalan dia, sekarang ini, this very moment ini,
Allah Subhanahu Wa Taala dekat mana? Hai, dia tanya pula. Nak kata dia dekat atas. Bukan haram ke tanya Allah kat mana? Bukan haram ke sisi alam ahli kalam tanya Allah kat mana? Oh, kalau dah tambah hujah orang cakap langgar je dasar sendiri pun. Tak boleh kita layan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia juga sedang ada di bumi, di langit bumi sekarang ni. 1/3 malam. Saya nak tanya soalan ni legit ke tak legit? Ke soalan ni setakat nak lontar syubhah ahli kalam? Bukan soalan legit. Yang tanya tak betul. Yang tanya tu kena basuhkan, kena cuci otak dulu. Kita kadang-kadang jangan jawab semua soalan. Betulkan soalan dulu. Kan budak-budak tanya, ayah, Ultraman dengan Allah mana kuat? Jangan jawab. Allah lebih kuat daripada Ultraman. Jangan. Cuci dia dulu. Ultraman tu kartun. Tu cerita je, tak ada pun. Kan? Kita betulkan soalan dulu. Jadi saya betulkan soalan dulu. Soalan ni kata betulkan dulu. Allah Subhanahu Wa Taala itu beristiwa di atas syariat hakikat, turun syariat hakikat dengan cara selayaknya, tak sama dengan sebarang, tidak sama dengan mana-mana makhluk. Kalau kami cakap begini, ada lagi apa dia boleh cakap? Tak ada. Yang boleh cakap tu bila dia ilzamkan, turun secara hissi, turun secara ini. Kalau begini, turun di atas ke bawah, artinya Allah berpindah pada arash duduk kat bumi. Jadi Allah kat bumi ke kat arash? Dia bertentangan. Yang hang syarah begitu, jadilah begitu. Cuba syarahkan, nak hujah dengan salafiyah, bawakan muqaddimah salafiyah. Kemudian baru anda dapatkan natijah yang disampaikan oleh golongan salafiyah. Nak hujah ahli kalam, bawakan muqaddimah ahli kalam, baru sampai natijah ahli kalam. Kita tak ada ukur cerita tentang orang, tapi dengan taksim, dengan cara pembahagiannya kita bagi. 3 hari ni cerita tentang Ainullah. Jadi kalau orang tak percaya Ainullah ni, dan tak percaya hadis jariah ni, dia kira dia ni dah tak percaya dengan benda yang kalau hadis jariah ni ke benda yang pasti. Habis kalau orang tolak benda pasti, jadi kafir ke? Itu kamu yang cerita macam tu. Kita mana ada cerita usul tak usul, tapi yang usul tolak jadi kafir semua sekali kaedah. Itu pembahagian cara kalam. Kita cerita tentang sabit, kita tak sabit. Bila sabit wajib beriman dengannya. Wajib beriman dengannya. Orang yang tolak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara tersebut, dan kita tidak mentakfirkan selagi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan syahadah dia. Pendirian kita jelas. Dia yang meletakkan kalau hadis ni sabit qat'i, lepas tu dia jadi usul. Lepas usul siapa tolak jadi kafir. Kamu kafirkan orang. Itu mukaddimah anda buat sendiri, natijah sendiri. Kita tak katakan begitu, kaedah tu kita tak pakai. Kita bincangkan sabit tak sabit, sahih tak sahih. Kalau sabit, kalau sahih, kita wajib beriman dengannya. Manakala istilah-istilah yang anda bawa kami tak nak layan. Orang yang berfikir dia akan tanya soalan ni. Okey, saya ambil Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy secara hakiki, bidzatihi. Saya juga ambil Allah Subhanahu Wa Taala turun setiap sepertiga malam secara hakiki dengan zat dia di langit bumi ni. Akal awak boleh tak gabung dua ni sekali? Nah, dia akan kata berkaitan dengan sifat perbuatan Allah, jangan pakai akal. Okeylah, tukar klip lain. Ada cerita lain ni? Cerita ni kan? Ke hujung ada lain lagi? Sebab banyak klip hantar-hantar ni. Nak ambil klip seterusnya lah. Nabi Adi bin Hatim. Dan saya juga nak minta sahabat-sahabat kita daripada yang pengikut Ibn Taimiyah. Harap Ustaz Nurul tak marah. Ustaz Nurul yang minta ni. Okay. Yang mengangkat Ibn Taimiyah dan meletakkan dia di sebuah tempat yang terhormat dan tinggi. Cuba kaji dan fahamkan pendirian beliau berkenaan dengan majaz dengan hakikat. Okey, sebelum kita bincang komentar majaz dan hakikat, mereka bincang seolah-olah adanya pertikaian tentang akidah salaf ni bila datang Ibn Taimiyah bahagikan majaz dan Ibn Taimiyah tolak majaz. Ibn Taimiyah ni tahun 727 ni, zaman Ibn Taimiyah ni tak tepi dulu. Yang kita bincangkan akidah salaf sebelumnya. Valid tak valid? Nak ceritakan cerita tentang bab ni,
pergi hentam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah yang buat kekecauan, yang menafikan majaz, menyebabkan berlakunya kekecauan dalam dunia Islam ini. Zaman Imam Ahmad dah bergaduh dah. Ilmu kalam itu yang buat kecoh. Pembahagian Ibn Taymiyah bab beliau menerima majaz tak majaz adalah masalah ilmiah. Masalah ilmiah, pendidikan. Ibn Taymiyah berpendirian. Tak payah dengar lah, nak bagi tu jawapan. Ibn Taymiyah rahimahullah, adakah tolak majaz? Tidak. Dalam kitab Ibn Taymiyah banyak majaz. Beliau menggunakan majaz. Dalam kalam Ibn Qayyim rahimahullah banyak majaz dalam kitabnya. Apatah lagi kitab Ibn Qayyim itu sepenuh dengan sastra. Segala bukan sakat majaz. Majaz dan sama ada pecahan-pecahan majaz yang sama ada tashbih, sama ada bab kinayah, bab apa sekali ada. Tapi pengistilahan Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau tolak majaz kat mana? Pada makna khas. Macam usul dan furu'. Akidah ada usul furu' tak? Ada tak akidah masalah? Kita kata akidah ni usuluddin. Betul? Akidah ni adalah usuluddin. Hukum-hukum fiqh adalah furu'. Betul? Akidah adalah usul. Okey, usuluddin ni ada usul furu' tak? Okay. Istilah ni kita kena cek balik. Apa yang anda maksudkan dengan usul dan furu'? Sampai sekarang, katalah kalau nak jumpa Ustaz Nadrus, saya kata sekarang tanya usul furu', saya tanya dulu, apa yang Ustaz maksudkan dengan usul dan furu'? Kerana istilah ini terlalu umum. Boleh dimaknakan dengan pelbagai makna. Jadi makna yang umum tadi, bila dikhususkan, kita tengok betul atau tidak makna tersebut. Usul dan furu' kalau dimaknakan bahawa perkara yang diijma'kan dan ijma' dan ma'lum bidarurah, ada orang tolak, ya, dia jadi usul. Mungkin boleh menjadikan orang itu jatuh kepada kekufuran sekiranya dia tolak dengan sengaja dan dia memang mengingkari apa yang ma'lum bidarurah. Kalau betul gitu maknanya. Tapi kalau usul, artinya masalah akidah ada usul dan furu'. Masalah sifat ni masalah furu'. Masalah ini, kenapa pula macam tu? Jahmiyah pun tolak sifat. Dia pula usul. Mu'tazilah pun tolak sifat. Asy'ariyah Maturidiyah tolak sebagai sifat. Ataupun takwilkan sebagai bersifat. Kami takwil. Mu'tazilah tak takwil. Mana ada? Mu'tazilah pun takwil. Mu'tazilah tolak sifat kalam sebab kata Mu'tazilah, mana boleh kata kalam nafsi? Kata kalam nafsi itu ilmu. Apa yang dalam pengetahuan Allah, dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala, itu ilmu Allah. Apa bezanya ilmu dengan kalam nafsi? Mu'tazilah kata tak ada kalam. Asy'ariyah kata, kalau ada kalam, tapi kalam nafsi. Mu'tazilah kata samalah tu. Yang kalam nafsi ini yang Allah sampaikan ketika Allah sampaikan pada Jibril, macam mana Jibril terima Al-Quran, itu yang perbincangannya. Allah sampaikan macam mana kepada Jibril. Macam mana Allah sampaikan kalamnya kepada Nabi Musa AS. Yang Nabi Musa dengar tu kalamullah ke bukan? Yang Jibril dengar tu kalamullah ke bukan? Allah cipta satu suara. Itulah Quran makhluk. Allah cipta tu. Allah cipta suara begini. Itulah makhluk. Habis nak kata Quran, kita kata Al-Quran ni kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Macam mana kata Imam Tahawi. Allah yang kalam itu bermula daripada Allah. Dan di hari kiamat akan kembali pada Allah. Itu makna Ahlussunnah Jamaah. Okay, jadi kita balik kepada istilah. Sekarang istilah Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau adakah tolak majaz? Majaz dalam erti penggunaan tak ada Ibn Taymiyah tolak. Tapi majaz dalam makna yang ditetapkan oleh ahlul mutakallimin, kemudian mempengaruhi ilmu usul fiqh dan mempengaruhi lughah. Kerana majaz itu penggunaan awal seperti kalam Imam Syafi'i, kata Abu Ubaid dan sebagainya, ma tujawwizu bihil kalam. Tapi kalau majaz yang kemudian yang disebut oleh yang bermula daripada Al-Jahiz ni adalah tokoh Mu'tazilah, juga tokoh lughah, dan kemudian dia mempengaruhi ta'rif lughah, ialah majaz itu adalah kalimah hakikat, kalimah al-lafzu terbahagi kepada hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz. Apa erti hakikat? Adalah kalam al-lafzul ladzi
yusta'mal fi ma wudi'a lahu fil asal. Atau lebih kurang contoh begitulah. Kalimah yang digunakan pada makna yang asal. Manakala al-majaz lafzul ladzi yusta'mal lafzul ladzi yusta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu bi qarinatin tadullu alaih. Kalau kata majaz adalah satu kalimah yang digunakan untuk memaknakan suatu makna yang bukan asal dengan ada qarinah antara keduanya. Qarinah artinya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa makna yang kedua yang dikehendaki. Bab ini yang Ibn Taymiyah tolak. Tak semua Salafi tolak. Tak semua Salafi tolak. Dan bab ini kita bincang bab ilmiah. Tapi Ibn Taymiyah tolak. Kenapa Ibn Taymiyah tolak? Ibn Taymiyah kata, kerana apa? Ta'rif ni tak valid. Kerana bila satu, Ibn Taymiyah tidak mengingkari bahawa satu kalimah kadang-kadang mengandungi banyak makna. Tangan bererti tangan, tangan bererti kuasa, tangan bererti rahmat, nikmat dan sebagainya. Ada makna kadang-kadang. Ada makna yang pelbagai. Tapi yang mana yang asal? Yang mana satu yang asal? Ibn Taymiyah kata tak ada bukti yang jelas yang mana lebih asal daripada yang lain. Kalimah ni datang hanya dipahami, kata Ibn Taymiyah, hanya difahami makna itu berdasarkan kepada konteks. Ya, konteks cerita tentang orang, tangan orang lain. Konteks cerita tentang kaki tangan kerajaan lain. Makna tu dia bukan majaz. Berarti bila tak gunakan beliau kaki tangan kerajaan tu hakikat juga, tapi hakikat luar lah. Hakikat asalnya memang bahasa tu kata ada kaki tangan kerajaan, bahasa kata ada tangan orang, ada tangan ini. Dia kata ada banyak hakikat, hakikat lughawiyah. Tu kata Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahullah. Bukan benda tak menafikan aja penggunaan majaz dalam erti yang kita faham seperti biasa. Tapi bila kata kenapa tak ada majaz? Sebab kita tak boleh nak tetapkan yang mana satu makna yang lebih asal daripada yang lain. Oleh kerana kita tak mampu tetapkan, kita ada yang boleh tetapkan, tak semua perkataan kita boleh tetapkan. Jadi yang mana asal, yang mana tak asal. Yang kedua, kalau dikatakan bahawa kalimah hakikat adalah faham makna tanpa guna qarinah, manakala majaz perlu tengok pada konteks. Nanti kita tak. Perkataan, satu-satu perkataan, semua perkataan difahami melalui konteks. Satu kalimah tidak akan memberikan makna apa-apa kecuali bila dengan konteks yang jelas. Singa. Awak nak singa? Singa lah. Tapi nak faham keadaan singa tu betul, apa yang dikehendaki oleh orang yang bercakap, perlu tengok pada konteks. Singa aswaja. Oh, tahu. Singa aswaja maksudnya apa? Contoh, konteks. Kita faham. Masya Allah, hari ni ada kuliah singa aswaja. Saya tak tahu siapa singa aswaja, tapi adalah istilah singa aswaja. Kan? Contoh. Ada istilah, kita faham. Tapi kalau kata singa di zoo, kan? Singa dalam kandang di zoo. Saya bawa anak-anak pergi tengok singa di zoo negara. Konteks tu faham. Kalimah itu, kata Ibn semua kalimah difahami berdasarkan pada konteks. Jadi kalau kata hakikat faham, hujah Ibn Taymiyah ada beberapa perkara. Saya ambil dua lah yang detail, yang boleh kita mudah faham. Satu, tak tahu yang mana makna asal, yang mana makna sunai, makna kemudian. Ada banyak makna, tapi yang mana lebih kuat? Banyak masalah, buka kamus je, mana satu asal je, khilaf. Asal ni ada kata berasal begini, ada kata asal begini, ada kata asal begini. Banyak perkataan yang tak tahu mana asal. Lebih kuat pada yang lain. Dia kata kalau macam tu, ta'rif itu bukan ta'rif yang mutarid. Bukan ta'rif yang boleh digunakan pakai untuk seluruh perkataan. Kerana dalam ta'rif dia mesti ittirad. Mesti ta'rif yang tak salah. Ibn Taymiyah kata kalau ta'rif ni begitu, tidak mutarid. Yang kedua, kalau kata adanya majaz, bererti ada perkataan yang difahami tanpa adanya qarinah. Sebab majaz faham dengan qarinah.
hakikat faham tanpa qarinah. Ibn Taimiyah kata, mana ada perkataan yang dipahami tanpa qarinah? Kerana semua perkataan berdasarkan kepada ayat tadi. Konsep inilah yang membezakan pandangan Ibn Taimiyah dengan pandangan orang lain. Ibn Taimiyah tidak menafikan wujudnya banyak makna dalam satu perkataan. Dan beliau tidak menafikan bahawa bila sebut satu perkataan, otak kita akan pergi pada satu makna yang lebih kuat. Contoh sebut singa, kita confirm pergi pada singa sana dulu. Beliau tak nafikan. Benda itu memang wujud. Tetapi kenapa otak kita ke situ? Sebab kita berada dalam uruf yang begitu. Kalau kat sini cerita, okey, dalam konteks kelas kita cerita, okey, kita tengok sini. Siapa singa? Singa. Mana singa? Mana singa? Konteks kelas. Konteks itu membezakan. Tetap konteks yang membezakan siapa singa kat sini. Siapa tiger sini. Siapa abang long sini. Contoh kan, walaupun dia anak bongsu, tapi dia abang long. Abang long kawasan. Istilah tu tengok pada konteks. Tapi perbincangan ni perbincangan ilmiah. Jangan cari kesalahan Ibn Taimiyah tak jumpa, kat situ pergi jumpa, kononnya Ibn Taimiyah lah yang mewujudkan akidah ini, yang menyebabkan ini dari itu. Itu satu tindakan yang tidak bijak. Pukul 11 dah ni. Rajin tak rajin dengar lagi ni? Ambil satu klip last. Awak kata mereka salah. Okey. Pukul 11 dah. Ini soalan Nordin, tapi saya ada campurkan sedikit pemahaman sendiri lah. Kalau betul ada majas dalam hadis jariah. Dalam apa? Dalam hadis jariah tu ada majas. Okey. Soalan cantik Dan whichever hadis lah. Kenapa tak ada seorang pun sahabat yang minta pencerahan daripada Nabi? Confirm tak ada. Takkan umat sekarang lagi bijak daripada para sahabat? Ni soalan daripada Salafi ni. Siapa yang Salafi dengar ni semalam? Semalam kan? Sebab yang nampak perjanggahan tu katanya umat sekarang. Okey. Saya Kemal. Oh, dia yang bagi? Oh. Bukan. Yang ni orang dalam Sebab studio. sahabat lebih hebat daripada kita. Dia orang dengar, dia orang faham. Dia orang faham. Okey. Sahabat dengar, sahabat faham. Siapa pun tahu. Apa sahabat faham? Majas ke hakikat? Cakap macam tu semua orang boleh cakap. Sahabat dengar, sahabat faham. Faham apa? Majas. Mana pula majas? Sahabat faham apa? Kalau semua riwayat pada sahabat dan ijma' ulama akidah bahawa salaf mengisbatkan secara hakikat, hanya khalaf yang mentakwilkan, termasuk Asy'ariyah. Apa sahabat nak terus datang lebih pandai daripada Asy'ariyah? Asy'ariyah sendiri ada mazhab salaf dan khalaf. Di kalangan yang khalaf sendiri ada mutaqaddimin dan mutaakhirin. Di kalangan yang bermahnya salaf tadi ada mutaqaddimin dan mutaakhirin. Betul? Jadi dari mana kita tahu sahabat tu faham? Macam mana yang Ustaz Nur terus faham? Atau ahli kalam faham? Jawapan macam tu jawapan yang tidak sepatutnya dijawab. Kenapa sahabat tak tanya? Kalau perkara-perkara yang majas, makna kedua sahabat akan tanya. Sebab dia hakikat dan dipahamilah, sahabat tak tanya. Itu yang betul. Benda tu majazi. Kita yang hari ini kena jelaskan sebab kefahaman orang awam kita teruk. So kita kena buka balik, kena ceritakan balik. Sahabat dah faham. Orang awam lebih faham daripada anda. Benar, dia orang ni pakar bahasa Arab. Walaupun saya tak kata semua faham dengan level yang sama. Dan kita nak kena faham, jariah tu, kalau kita buka sebahagian ulama Asy'ariyah jelaskan, soalan tersebut boleh diterima untuk jariah tersebut, untuk hamba perempuan tu sebab tahap keilmuan dia rendah. Sebab waham orang awam. Nabi tanya dan jariah Nabi tanya macam tu sebab jariah IQ-nya rendah. Jariah jawab macam tu, Nabi terima sebab IQ dia rendah. Jadi Nabi mengiyakanlah orang yang IQ rendah ni cakap salah apa sekalipun, walaupun tashbih. Nabi tidak akan diam. Kanak-kanak pun Nabi ajar.
kesilapan pada bahasa yang kecil Nabi ajar. Masya Allah, Masya Allah wa syi'ta. Nabi ajar bukan Masya Allah, Masya Allah thumma syi'ta. Benda yang paling kecil. Tiba-tiba sampai kepada ayat yang melibatkan tashbih, yang melibatkan tajsim, yang boleh bawa kepada kekufuran. Nabi dengar, oh tak apa, kamu ni otak rendah. Kamu beriman. Mana mungkin Nabi mengakur terhadap satu kebatilan berlaku di depan Nabi SAW. Ini perkara yang mustahil. Sifat Nabi itu sifat amanah. Nabi itu fatanah, bijak. Ini saya gunakan istilah kalam. Nabi itu benar, sedik, amanah, fatanah, dan sifat tabligh menyampaikan. Apa yang anda cakap berbeza dengan kaedah kalam yang anda hafal, 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Cukup tu. Cerita panjang. Nak hantar klip lagi, minggu depan jangan hantar klip lagi. Kalau benda penting. Tapi arah-arah apa yang sesi ni panjang. Kalau cerita nak react kan. Anak ni lebih suka kita taksil ilmi sendiri. Tapi oleh kerana soalan-soalan akan berhantar dia berkaitan dengan sanad, baguslah untuk kita bincangkan, tengok apa yang patut. Okeylah. Dan apa tak nak pun bertembung semua sekali. Tapi oleh kerana benda ni menyentuh kepada isu yang terlalu basic dan diperbodoh-bodohkan kita. Seolah-olah kita yang tak tahu. Anda kena belajar, anda kena kaji, anda kena fikir. Hai, apa yang anda kaji? Benda ni benda yang sebelum kita bercakap, kita dah tengok dah ada awal lagi. Perkara-perkara yang betul tu. Apa yang beliau sebut ni sebenarnya, anda pun tahu, anda pernah melaluinya. Kenapa Ustaz boleh jawab? Memang dulu pun saya macam tu. Bukan taklah, saya tak outspoken. Kita tak tahu, kita duduk diam je kan. Catat, cari, jumpa. Jadi tak taklah buka kepugong sangat. Taklah nampak kita tak pandai sangat. Jadi bila diam dengar. Tapi persoalan-soalan ni memang soalan yang pernah pun lalu di tiap-tiap orang yang baru nak faham. Sebab syubhat ni dah wujud. Bila kita nak kaji, confirm kita akan jumpa syubhat. Tajuk ni dibukakan, mesti kita akan temukan syubhat-syubhat yang sebegini. Dan bukan ini saja, tapi menarik sebenarnya. Di samping kita tak berapa minat benda-benda macam ni dibincangkan dan sebagainya, tapi ada hikmah di sebaliknya. Tetapi satu, kami tidak gentar dengan hujah-hujah. Sebab itulah Eti hantar kat Ana tadi akan berlakunya berdebat dengan Ustaz Salman. Ana serahkan bendera pada Ustaz Salman. Kita ni kawan-kawan banyak, Ustaz Salman akan ada berlakunya dialog. Okey, insya-Allah semoga Allah SWT mudahkan urusan, Allah zahirkan kebenaran. Dan diharapkan bila kita bincang macam ni, jangan pula kita jadi orang yang suka mengutuk. Tak. Kita cerita yang mana betul, tahu betul salah, dah lah. Dan Ana pun kerja Ustaz Nudros, jangan pula marah Ana kalau terjumpa serempak dengan layan baik je. Orang baik. Bukan orang jahat. Takkan nak kata orang jahat. Orang baik, nak perjuangkan agama. Kita hanya cerita tentang perbezaan pandangan. Cuma syubhat beliau tu syubhat yang besar, syubhat yang mengelirukan. Kerana beliau dianggap sebagai seorang yang tokoh. Jadi kalau nak bicara, jangan sampai orang hilang respect. Orang hilang respect. Bercakaplah pada soal yang anda pakar. Bab yang anda pakar, cerita. Nak cerita tentang Salafi, anda lebih baik buat soalan, tapi jangan buat soalan style lepas tu pilih-pilih orang, tak kaji, tak apa semua sekali. Buat soalan betul-betul, boleh. Kelas kita bawakan semua ahli kalam yang mana yang rasa nak tahu tentang Salafiyah pandangannya berbeza, tanyakan di kelas-kelas yang ada pada kita. Kelas kita tak banyak pun. Kelas kita, ustaz-ustaz kita tak ramai yang cerita bab ni. Tanya dan kita tahu. Tak apalah. Kelas lain banyak, kelas ni tanyalah sikit-sikit. Kita mampu jawab sikit-sikit. Dapat faham, tak faham, tanya orang lain lagi. Itulah keadaannya. Yang penting tanya betul-betul. Dan soalan-soalan yang saya rasa apa yang dikemukakan semua kita dah jawab lah. Kaitan dengan sanad, tak ingat dah apa isu tadi. Banyak sangat. Tapi harap-harap apa yang dibincangkan ada kebaikan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Semoga kita dan semua masyarakat kita, sama ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah atau di kalangan orang-orang yang belum mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dapat hidayah, insya-Allah. Kita dakwah bukan nak keluarkan orang daripada sunnah, bukan nak keluarkan orang daripada Islam. Kita dakwah cerita ni, kita nak ajak orang pada sunnah, kenalkan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah adanya orang-orang seperti Ustaz Nudros dan lain-lain ni, ada kebaikan tertentu. Bab yang beliau berjasa tu, terima kasihlah pada bab beliau lawan batiniah.
Sebelum Ustaz Nurul datang banyak benda anak nak cakap tapi macam nak cakap macam malas. Lama dah kita rancang. Ustaz Nurul datang, alhamdulillah settle. Dah separuh kerja. Anak cakap dengan sahabat IT masa kita nak buat daurah. Sebelum tu kita buat daurah batiniah. Kan? Secara detail kita nak daurah tentang Ibn Arabi, tiba-tiba ada debat Ibn Arabi antara dengan ARG. Betul ada pula batiniah. Kita dah buat iklan dah, kita dah buat apa? Trailer dah nak buat daurah dulu. Tapi dia dah jawab alhamdulillah. Dah selesaikan separuh kerja kita. Tapi ana tetap mengatakan kerana beliau mewakili ahli kalam, jangan sampai masa anda gunakan ilmu kalam lawan dengan salaf, kami akan tetap bersuara, akan tetap jawab balik dengan hujah. Tak bermaksud bila kita bersama dalam satu bab, kesalahan itu dan kesilapan didiamkan, kita bincangkan secara baik. Pendirian anak sekalipun, kerana perbincangan ilmiah, anak tak nak mubahalah. Kalau debat sampai, kalau nak debat betul-betul, nak kita betul salah je. Tapi kalau bincangkan ilmiah, boleh dibincangkan. Cuma kenapa sebahagian daripada ustaz-ustaz kita nak mubahalah? Sebab ramai yang kalah ni dia tak makan saman. Mula tanya, sabit tak sabit? Dah penat kita bawa sanad semua sekali, dia terima ke? Ayat Quran tak terima. Betul nak malah tulis pasal hadis. Ayat Quran banyak apa? Sebelum ainallah amintum man fis sama' pun ada. Ayat Quran banyak dah. Tak payah gunakan hadis. Ayat Quran. Malah kata Ibnu Qayyim ada beribu riwayat. Beribu ayat Al-Quranul Karim. Beribu dalil Al-Quran dan sunnah cerita tentang mengisbatkan Allah di atas. Sama ada yang sarih atau dengan isyarat dan sebagainya. Sama ada ayat berkaitan dengan fauqiyah, ayat berkaitan dengan inzal, penurunan perkara, turunnya rahmat, turunnya hujat, Allah yang turunkan ini, Allah turunkan itu, Allah turunkan Quran. Ayat berkaitan dengan naik, amalan yang naik, Quran yang diangkat ke langit, Nabi yang naik ke sana, malaikat yang naik, semua turun naik berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bukan pentakbiran yudabbirul amra minas sama ilal ard dan macam-macam. Semua ayat ni kalau kumpulkan jadi ribu, jadi beribu. Sebab tu bab-bab macam ni bab hadis jariah ni salah satu je daripada ni. Hadis banyak lagi. Cuma yang ni kan baru nampak peluang. Itu pun selepas 1400 tahun baru Al-Kautsari jumpa ada peluang. Baru tengok hadis, baru jumpa. Dah 1400 tahun ahli kalam tak pernah bincang, tak pernah keliru, tak pernah nak tolak pun hadis berkaitan jariah tentang kesahihannya, autentiknya riwayat hadis jariah tak pernah dipertikaikan selama 1400 tahun. Mereka hanya mentakwilkan. Cukuplah jadi ahli takwil. Jangan jadi ahli tajhil. Jangan jadi pula menolak riwayat. Sebab riwayat tak akan salah. Siapa pun belajar hadis, bila tulis sanad dengan syajarah isnad dengan sebagainya, kita akan nampak kesilapan. Anak bila orang tanya, anak tu nak buat sendiri. Dia kata nak buat sendiri. Mana ada kat? Anak menerima bahawa apa orang cakap tu mungkin ada, itu kat mana? Ya, anak tulis. Bila dengar je laka-laka sebelum anak buat status tu, mana ada salahnya ni? Kekurangan anak tak pandai nak buatkan sejarah isnad dalam komputer untuk letakkan kat dalam letakkan dalam Facebook. Buat ayat yang mampu. Sebab tu status yang tak ada warna, tak ada apa, tak ada bentuk, tak ada apa, tulis je sekadar kemampuan yang Allah berikan, itu sahaja. Walau macam mana pun, berapa kali tutup ni. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.